Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya tengok sini ni nota ni baru ni. Nota lama. Tapi dia buat bentuk baru ni. Kepah dari 2003 lagi. Kepah ni makna hadis lah CJ hadis 2003. Disediakan oleh saya ni, Zaharuddin Nawawi kan. Bukan saya tulis ni. Mungkin orang yang... Tapi saya yang selalu ajar ni benda ni. Yang tukang buat tu, masa dia buat tu, Ustaz Dasuki tak silap saya. Dia belum kahwin lagi. So dia tak berani nak mengajar. Sebab dia tak kahwin. So, jadi saya mengajar tu saja. Mungkinlah Rani tu, bila tengok saya je mengajar, dia tulis saya yang disediakan oleh Zaharuddin Nawawi. Ni kena tulis balik ni Dasuki, Ustaz Dasuki. So bila dia buat yang baru, so dia type tu banyaklah berlaku kesalahan. Kesalahan terutama sekali yang Arab ni. Taib. Kita ada banyak sangat hadis ni, hadis perkahwinan ni. Salah satu kelebihan dia, kalau banyak hadis tu, banyaklah kita tahu apa yang Rasulullah sebut tentang masalah-masalah perkahwinan. Kalau sikit tu, untungnya tak banyak sangat kita belajar. Tak banyak buat revision. Yang ni, untuk 2 jam ni, 9 hadis ni bekerja-kerja lah. Hampir 9, setiap kali pertemuan tu, 9-10 hadis. Konsep perkahwinan dalam Islam, 9 hadis. Kemudian ada adab perkahwinan di dalam Islam, 9 hadis. Konsep kekeluargaan Islam, 9 hadis. Pembentukan keluarga Islam, 10 hadis. 9-10 hadis. Kalau kita nak habiskan satu-satu hadis, kalau tak habiskan, kira rugi juga. So kita ambil sikit-sikit lah. Huraian tu sikit-sikit. Supaya merangkumi semua. So dia mulakan dengan konsep perkahwinan di dalam Islam. Ini pengarang je lah tulis konsep-konsep ni. Yang pertama, konsep perkahwinan di dalam Islam. Hadis yang pertama tentang Rasulullah menggalakkan, maknanya konsep dalam Islam ni menggalakkan supaya kahwin. Dan setiap mazhab ada pandangan lah tentang hukum perkahwinan ni. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Daripada an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis kita ni setiap kali hadis yang dikemukakan dia hanya ambil matan hadis ni, dia ambil para sahabat aja akhir kan. Sedangkan sanad hadis ni mesti panjang. Contohnya kalau hadis ni riwayat Muslim kan. Ni hadis ni riwayat Muslim. So dia panjang. Maknanya rawi dia ni kan haddasana ni. Sini tak nampak. Yang ni sanad hadis dia tu panjang tu. Haddasana sampailah akhir sekali Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. So dia ambil yang akhir sekali lah, maknanya yang sahabat. So sahabat ni dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi berkhutbah kepada para pemuda ni. Ya ma'syarasy syabab, wahai kaum pemuda, wahai orang-orang muda, man istata'a minkum, mana-mana di kalangan kamu mampu al-ba'ah, untuk berkahwin. Ba'ah ni dia banyak makna. Salah satu makna dianya ialah syahwat. Maknanya dia dah sampai tahap bersyahwat dan dia ada maunah. Ini ada kemampuan dari segi harta. So falyatazawwaj, maka hendaklah dia kahwin. So dalam bahasa Arab, bila sini kata hendaklah berkahwin, so dia guna sirah ataupun bentuk amar. Amar ni perintah. Hendaklah kamu kahwin. Perintah lah.
So kalau perintah, kalau kita belajar usul fiqh, kalau ayat tu perintah ataupun kalimah tu perintah, hukum dia wajib. Sebab tu dah setengah ulama mengatakan hukum dia wajib. Kan? Dan hukum wajib ni dia akan berpindah lah kepada hukum yang sunat tu kalau sekiranya ada konteks-konteks. Konteks-konteks yang menafikan itu adalah wajib. Fa'innahu aghaddu lil basar. Kerana kahwin ni dia lebih menundukkan pandangan. Ni pemuda kan. So pemuda ni memang mata dia suka melihat perempuan, kejelitaan dan macam-macam lah. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan dia. Lebih menjaga kemaluan. Tak ada cara dia, cara yang satu cara je lah untuk menjaga kemaluan, itulah dengan berkahwin. So kalau tidak, pemuda-pemuda ni dia macam-macam cara lah yang dia akan gunakan untuk melepaskan hawa nafsu dia. Dengan berzina, dengan beronani dan sebagainya. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Kalau tak mampu, maka wajib ke atasnya, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija'un. Kerana puasa ni dia upama seperti benteng. Wijak, protection. Bila berpuasa, letih lah kan. Kalau letih tu, nafsu dia akan kurang lah. Jadi pokok pangkai sini konsep dia lah, konsep berkahwin tu. So, ialah satu yang disarankan dalam Islam. Bukannya seperti agama-agama lain, lagi kita ni tawaduk, lagi kita ni dekat dengan Tuhan, lagi tidak perlu kahwin kan. Macam di India, lagi kita jadi sami, lagi maknanya kita nak ke arah ketuhanan, so lagilah kita akan meninggalkan alam perkahwinan. Saya pernah duduk India 15 tahun. So kita tengok sendirilah orang sami dia macam mana. Bukan setakat, dan India ni dia banyak agama kan. Agama Hindu tu pecahannya banyak, dengan Jainismnya, dengan Hinduismnya, dengan macam-macam. Semuanya menjuruskan kepada itu, maknanya tak berkahwin. Okey, satu pentitilan daripada ni, hadis ni tentang puasa tu. As-siyamu junnatun. Puasa adalah satu junnah, satu pelindung. Fala yarfus wala yajhal. Janganlah kamu membicarakan sesuatu yang tak bermoral. Yarfas. Wala yajhal. So, jangan bercakap benda-benda yang menunjukkan kejahilan. Wa ini mura'un qatalahu. Kalau sekiranya orang nak berlawan, qatala di sini ialah berlawan mulut lah, bukan berperang nak bertikam. Ni bukan berperang mulut. So kalau orang nak berperang mulut dengan kamu, au syatamahu, ataupun mencela kamu, maka adalah kamu kata aku berpuasa. Sini menyerang kan. So dalam kitab tafsir ditulis bukan menyerang, maknanya bergaduh. Tentunya bertikam mulut lah. Okay, hadis yang kedua. Hadis ni kita tengok riwayat kan belakang kita tengok. Riwayat jemaah kan. Riwayat jemaah. So maksudnya koleksi kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Sunan Sittah tu. Rawahu al-jamaah. So jamaah di sini ialah Sunan Sittah dan campur 2-3 lagi lah macam riwayat Ahmad dan sebagainya. Tahu kan Sunan Sittah tu macam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Muwatta Imam Malik dan campur lagi dengan Imam Ahmad.
Tapi tak semestinya kalau dia kata rawahul jamaah ni, semua lafaz tu sama sebiji. Adalah sikit-sikit kelainan. Jadi sini kalau kita buat semakan, kita akan kata hadis ni bila kita buat semakan, kita kata rawahul jamaah. Tapi lafaz dia ni, lafaz siapa ni? Dalam ramai-ramai itu lafaz apa ni? So lafaz ni lafaz Muslim. So, rawahu wa lafzuhu li Muslim. Lafaz ni lafaz Muslim. Okey, seterusnya ada yang kedua. An Ma'kil bin Yasar. So hadis ni bawah ditulis sini kan, ni kat Melayu lah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Yang ni Arab dia. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. An Ma'kil bin Yasar qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan zata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afatazawwajuha. Qala la. Summa atahu saniyata fanahahu. Summa atahu thalithata faqala tazawwajul waduda alwaduda fa inni mukasirun bikum. So zaman Nabi ni macam zaman kita jugalah. Maknanya nak kahwin tu kadang accidentally kita jumpa orang sekian. Bila dah jumpa tu kan, dia akan marilah sayang, cinta dan sebagainya. Tapi kalau kadang-kadang ada aspek-aspek yang tertentu kita rasa kita tak setuju dengan aspek tu, menyebabkan kita jadi was-was. Lepas tu mulalah tanya orang, macam mana pendapat ni? So kalau 100% okey dah, tak perlu tanya orang lagi dah. So macam itulah juga dengan sahabat ni. So dia kenal seorang wanita, kan, asabtu imra'atan. Dari segi hasab, so dari segi keturunan okey. Wa jamalin, kecantikan okey. Tapi masalahnya wa innaha la talidu, dia tidak boleh melahirkan anak. Ini tak tahulah sebab saya tak jumpa, tak boleh melahirkan anak tu dari segi dia ni pernah berkahwin, lepas tu tak dapat anak kan, ataupun dia ada penyakit ke, ataupun keturunan dia memang jenis tak melahirkan anak ke, adik-beradik dia, gitu. Jadi tak faham sinilah, tak ada maklumat tentang ni, la talidun, tak boleh melahirkan anak. So, mungkin rahim dia dah, kalau kita senang lah zaman sekarang ni kan, ada operation buang rahim, tak boleh anak, senang. Kalau zaman dulu tak ada ni. So la talidu ni maklumatnya saya tak jumpa maklumat. Tak boleh melahirkan anak tu pasal apa? Afatazawwajuha, apakah aku akan boleh kahwin dengan dia? So Nabi ni kalau jawab kepada sahabat, dia jawab according to the ni lah. Kadang jawapan Nabi tu umum, kadang jawapan Nabi tu according to the khususiat yang ada pada orang tu. Orang ni jenis cinta-cinta ni mulut aja kan. Lepas kahwin tu jenis tak tahan. Tak ada anak jenis tak tahan. So Nabi kata la, tak boleh. Summa atahu saniyah. Kemudian dia mari lagi kali yang kedua, kamu Nabi tegah juga. Kali yang ketiga dia datang kepada Nabi. Kemudian akhir sekali Nabi guna final. Nabi kata pergilah kahwin dengan yang boleh melahirkan anak yang ramai. Lepas tu Nabi perkuatkan lagi. Kerana aku ni, dia kata di hari akhirat nanti, aku berbangga dengan mempunyai umat yang banyak. Maknanya kahwin ni kata bukan untuk nafsumu saja, bukan untuk kecantikan saja, tapi untuk agama tu sendiri. So agama memperbanyakkan umat. Maknanya memperbanyakkan orang yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala. So setengah-setengah muhaddis, dia dalam kitab-kitab hadis dia buat tajuk kan. Tajuk misalnya dalam Nailul Autar, dia buat tajuk babu sifatul mar'ah allati tustahabbu khidbatuha. Bab menyatakan tentang sifat-sifat wanita yang disunatkan memilih untuk kita pinang dia lah. Maknanya keturunan tu adalah keturunan yang banyak melahirkan anak antaranya. Dimasukkan hadis ni ke dalam bab tu. Bab wanita-wanita yang
Okey, hadis-hadis yang dikemukakan kat sini, setiap satunya ada matan hadis, kemudian huraian kalimah-kalimah tu. So untuk orang yang tahu Arabic sikit tu mungkinlah bermanfaat untuk dia lah, sebab setengah orang yang tahu Arabic pun kalau hadis ni tak semestinya dia tahu. Sebab hadis ni kan dia kalimah-kalimah dulu, zaman-zaman dahulu, tak guna zaman sekarang. Macam al-ba'ah ni, wijak kan. So kadang tak faham, orang yang tahu Arabic pun tak tahu. Sebab itulah dia ada makna-makna gini. So selepas tu dia makna kalimah, dia ada tentang maklumat rawi tu. Maklumat rawi tu. Rawi ni lah yang pertama tu. Ini sahabat lah kebanyakan sini. Biodata dia sedikit. Sebab pengajian hadis ni ialah pengajian keseluruhan tentang apa benda yang ada dalam hadis tu. Bermula daripada sanad hadis sampailah akhir hadis tu. Jadi kalau sanad hadis tu lebih kepada biografi. Biografi perawi. So kita kena tahu, seorang muhadis ni dia kena tahu lebih daripada dia tahu anak dia lagi. Lahir bila, beranak bila, belajar bila, meninggal bila. Hubungan dia, guru dia siapa, anak murid dia siapa. Apa kata-kata para muhadis berkenaan dengan dia. Dia ni termasuk rawi yang siqah, tak siqah, dhaif, maudhu' apa semua akan dicatatkan. Sebab ini melibatkan sabda Nabi. So sabda Nabi ni tak boleh disewenang-wenangkan kata ini yang Rasulullah kata. Mesti ada bukti bahawa yang menceritakan ni ialah orang yang benar, tak berbohong. Dari segi periwayatan, so kita ada huraian kalimah, ada maklumat rawi, kemudian ni huraian hadis ni kalau dalam istilah hadis kita panggil syarah hadis. Syarah hadis. Dan syarah hadis ni banyaklah bentuk-bentuk syarah hadis. Syarah hadis bentuk ringkas, syarah hadis bentuk mensyarahkan sudut fiqh, mensyarahkan sudut bahasa, mensyarahkan dari sudut ikhtilaf, meriwayatkan huraian dari sudut mengumpulkan semua hadis-hadis yang berkenaan dengan ni. Sebab hadis-hadis yang berkenaan dengan ni kan ni satu je. So banyak lagi hadis-hadis yang berkenaan dengan yang ni. Kalau kita kumpulkan boleh membentuk satu kefahaman yang barulah tentang hadis ni sendiri. So sesuai dengan hadis, macam kita kata tadi kan, kalau kita kumpulkan hadis berkenaan dengan ni, ni ada satu lagi hadis yang ada kena-mengena dengan hadis yang matan hadis kita tadi. La tazawwaju an-nisa li husnihinna. Jangan kamu kahwin dengan perempuan kerana kecantikannya. Fa'asa husnuhunna ay yurdiyahunna. Jangan kamu kahwin dengan perempuan kerana kecantikan, mungkin saja kecantikan itu akan membinasakan mereka. Kalau zaman sekarang ni lebih nyata lah, boleh nampak kan. Dengan terutama sekali di barat kalau kita tengok. Hati-hati dia kan. Tukar-tukar je kan. Kahwin kejap-kejap je. Kahwin tu just untuk publicity aja. Kahwin sekejap, tukar. Kemudian satu lagi, ni fokus kepada wanita kan. Ini dari segi kita panggil adat kebiasaan lah. Adat kebiasaan lelaki mencari wanita. Walaupun dari segi hukum tak salah pun wanita yang mencari lelaki. Ini dari segi adat je. Nanti akan ada hadis di mana ada sahabiah, mana ada wanita di zaman Nabi yang menawarkan diri dia kepada Nabi SAW sendiri. Dia menawarkan diri dia kepada Nabi. Okey, hadis yang ketiga. Yang ni susah kan? Nak amalkan yang ni. Tak tengok aspek kecantikan. Kalau orang dulu-dulu dia lain kan. Orang dulu-dulu kahwin tu atas dasar keluarga. Mak bapak yang cari. Lagipun di kampung-kampung tu kita tahulah anak sipulan kahwin. So dia tak kira pun cantik ke tak cantik ke, dia kira keturunan bagus dan sebagainya lah. Yang elok-elok je lah. Hari ni glamour-glamour orang putih duk buat tu menyebabkan kita pun ikut dia je. Hadis yang ketiga. An Abdullah ibn Amrin anna Rasulullah SAW qala ad-dunya
mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Daripada Abdullah bin Amrin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un, dunia ni ialah mata'. So, mata' ni perhiasan. Wa khairu mata', dan sebaik-baik perhiasan, keseronokan mata', mata'ul hayat. So, keseronokan dunia ni ialah al-mar'ah as-salihah, wanita yang soleh. So, mata' perhiasan kesenangan, ini keseronokan. Ada satu hadis riwayat Muslim kata, min sa'adatil mar'i al-mar'ah as-salihah. Antara kebahagiaan seseorang itu ialah memiliki wanita yang soleh. Sebab lelaki ni dia kan jenis ganah-ganah gitu. Lelaki ni bukan tempat untuk dicondong-condongkan untuk mendapatkan kerehatan. Wanita yang menjadi tempat kerehatan. Sebab tu difokuskan wanita tu. Lelaki ni dia ganah, dia min sa'adat ganah, maksudnya lelaki ni bukan dia hiraukan sangat benda-benda yang ketenangan. Sibuk kerja je, kasar-kasar je kan. So min sa'adatil mar'i al-mar'a as-salihah. Wa min syiqa'il mar'ah al-mar'atus su'. Dan antara keburukan seseorang tu, malanglah seorang tu bila dia dapat wanita yang buruk akhlaknya. Ini pun fitrah biasa ni, fitrah biasa. Dan dia akan jadi sebaliknya lah, maksudnya wanita kalau dapat lelaki yang tak elok, dia pun musibah pada diri dia sendiri kan. Sini difokuskan kepada wanita ni di segi fitrah biasa. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il Hashim bin Sa'id. Tengok orang-orang Arab zaman dulu kan, perawi-perawi ni, dia bin ayah dia ni kan, bin tu Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id bin Sa'id Al-Quraisy. Tengok berapa kilometer ni panjangnya. Itu kelebihan orang Arab. Jadi kelebihan itulah sesuai untuk agama yang tak akhir ni, dia terpelihara. Dia boleh jaga macam ni juga. Hadis ni daripada siapa. Bukti bahawa hadis ni tentang mata'ud dunia kan. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran sendiri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Antara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran ayat-ayat Allah ialah Allah ciptakan untuk kamu ni daripada diri kamu sendiri, iaitu pasangan kamu. Pasangan kamu litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapat ketenangan dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan Allah jadikan antara kamu itu kasih sayang dan rahmat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkaru. So maknanya dia punya intipati dia ni, matlamat ni untuk dapatkan kehidupan ni, dapatkan mawaddah, dapatkan rahmat. Itulah sa'adah, kebahagiaan. Ini cerita zaman diceritakan tentang hakikat wanita tu ketika ayat Quran ni diturunkan. Wanita semuanya duduk rumah kan. Lelaki tu pergi kerja. Jadi balik tu nak rehat-rehat lah. Rehat-rehat. Itu kita panggil litaskunu ilaiha. Supaya dapat kerehatan dengannya. So hakikat perkahwinan dalam Islam ni, konsep dia ialah konsep untuk dapatkan tadilah mawaddah, rahmat. Bukannya kebahagiaan. Kalau kebahagiaan, bukannya untuk glamour tak. Okay, ada yang keempat. Ini pun sama dengan yang tadi. Yang tadi dia tanya Rasulullah berkenaan wanita tu tak boleh melahirkan anak. Rasulullah pun memang tahulah. Ini jenis kalau tak ada anak ni jadi cari yang lain pula. Bergaduh pula. So Rasulullah tegas kan. Jangan kamu kahwin dengan tak ada anak tu. Kerana nanti aku akan berbangga dengan kamu, dengan umat yang banyak. Jadi pula, dia jatuh cinta berkenalan dengan wanita yang waktu zaman Nabi dulu tu, awal-awal tu,
Masih lagi wanita-wanita yang bari tu ramai lagi kan. Wanita-wanita pelacur lah. So dia jatuh cinta dengan wanita tersebut. Lepas tu dia pun dah masuk Islam. Jumpa balik. Dia rasa nak ambil balik lah perempuan tu. So macam mana? Tanya Rasulullah. An Amr bin Shu'aib. An abihi. An jaddihi. Yang ni pelik sikit kan. Tadi semua daripada sahabat. Yang ni sebab sahabat ni dia tak sebut nama kan. Dia sebut Amr bin Shu'aib ni ambil daripada ayah dia, yang ni Shu'aib. Shu'aib ambil daripada jaddihi, datuk dia. Dia tak sebut sini siapa ni. Amr bin merupakan seorang tabi'i, gelarannya ialah Abu Abdullah. Nama penuhnya ialah Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Shu'aib merupakan seorang tabi'i junior, gelarannya ialah Abu Abdullah. Nama penuhnya Amr bin Shu'aib bin Muhammad. Ni bin Muhammad. Amr bin Shu'aib bin Muhammad. So dia ambil daripada ayah dia, mana Shu'aib. Shu'aib ni Shu'aib bin Muhammad. Ceritanya bahawa seorang sahabat nama dia Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. So kerja dia pada waktu tu, kana yahmilu usara bi Makkah. So dia bawa prisoner, tangkapan orang yang dipenjarakan oleh kaum musyrikin di Mekah. Kemudian dia yang selamatkan, bawa ke Madinah. Semasa dia pergi ke Mekah tu, maka di Mekah ada bariyun, ada wanita yang pelacur bari, kaki maksiat. Ada seorang yang pelampau kaki maksiat. Digelar, yuqalu laha, dinamakan dengan nama anak. Wa kana sadiqatahu. Dia kekasih dia. Qala faji'tu Nabi SAW faqultu. Kemudian aku datang jumpa Nabi. Aku beritahu Nabi, ya Rasulullah, ankihu anaka. Boleh tak aku kahwin dengan si anak tu? Kata Marsad, Nabi duduk terdiam lama. Fasakata anni fanazalat. Dia lama, kemudian turunlah ayat Al-Quran. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang berzina, kafir, la yankihuha, tidak akan mengawininya melainkan orang kafir yang kaki penzina juga, ataupun yang musyrik, yang tak berzina. Fada'ani, Nabi pun panggil aku, faqara'aha. So Nabi pun baca ayat tersebut kepada aku, waqala la tankihha. So kamu jangan kahwin dengan dia. Jangan cari pasal lah. Kalau kamu tak mampu, kadang tu kita rasa kita mampu kan. Apa ni, orang nak cari orang baik-baik aja. Ni orang tak baik ni, kita nak tinggal siapa, kesian kat dia kan. Bukan dia takdir, nak macam takdir. Dan takdir kesianlah ke dia kan. Tak ada orang nak kahwin dengan dia. Ada seorang kenalan saya, dia kisah macam ni lah. Dia kenal seorang wanita tu. Wanita tu dah buat hubungan dengan lelaki yang dapat anak. Buat nikah tu. Kemudian dia jadi dapat sanggup. Pas hujah dia macam tu lah. Kalau kita tak ambil, siapa nak ambil? Akhir sekali, bila dah kahwin, gitulah akibatnya. Kalau kita sendiri tu tidak ada kemampuan. Orang ada kemampuan lain lah, maksudnya dia boleh jadikan, mencorakkan orang tu tukar 180 darjah.
Buat apa kita mencampakkan diri kita ke dalam musibah kalau kita sendiri pun tak boleh nak jaga diri kita. Kita sendiri pun perlu kepada sokongan yang kuat dalam perjalanan hidup kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik. So apatah lagi kita nak bawa orang yang dah pergi terlalu jauh. Kemungkinan dia akan heret kita kan. So Nabi larang ni kan. Melihat kepada kemampuan. Memang tak mampulah. Kahwin ni kena tengok sebab dia nak pakai lama kahwin ni. Proses tu lama, panjang. So kena fikir banyak kali. Az-zani la yankihuha la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zani. Ayat Al-Quran. Surah An-Nur. Ini ada masalah fiqh lah kalau dalam fiqh nanti bolehkah, sebab ayat ni seolah-olah macam tak boleh kahwin kan. Wanita ni yang tersalah berzina tu. So lepas tu tak boleh kahwin kan, kalau ayat ni macam tak boleh kahwin. Jadi dalam fiqh tu banyak perbahasannya. Apakah ini masuk dengan wanita yang penzina di sini? Penzina kafir ke? Ataupun penzina yang Muslim? Okey, hadis yang kelima. Hadis yang kelima daripada Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi an abihi, daripada ayah dia ni kan. Muawiyah ni. Qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjah ahadina alaihi. Qala an tut'imaha iza ta'imta wa taksuha iza tasaita au tasabta wala tadrib al-wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil baiti. Qala Abu Daud wala tuqabbih an taqula qabbahakillahu. Ni riwayat Abu Daud lah. Sebab dia kata qala Abu Daud. Ni riwayat Abu Daud. So Muawiyah ni berkata, aku kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu zaujah? Apakah dia hak seorang isteri kepada suaminya? Ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Qala an tut'imaha. Apakah hak yang perlu diberikan kepada seorang isteri oleh suami? Qala an tut'imaha. Bahawa kamu hendaklah memberi makan kepada dia apabila kamu makan. Dan kamu memberi pakaian kepada dia bila kamu pakai. Awik tasabta. Ataupun maksud dia izak tasaita ke ataupun izak tasabta. Dua kalimah yang sama. Kemudian la tadrib wajah. Kalau kamu bergaduh, jangan kamu pukul wajah, muka. Wala tuqabbih. Jangan kamu cakap yang uduh-uduh kepada isteri kamu dikala kamu marah. Wala tahjur. Jangan kamu pisahkan dia, melainkan di dalam rumah je ketika bergaduh. Qala Abu Daud. Berkata Abu Daud, wala tuqabbih. Ni ayat ni ada wala tuqabbih kan. Dalam hadis ni ada wala tuqabbih. Wala tuqabbih tu maksud dia, kata Abu Daud, ialah kamu kata qabbahakillah. Semoga Allah menghuduhkan kamu. Orang Arab kalau dia nak marah, dia kata qabbahakillah. Celakalah. Celaka kamu. Allah jadikan kamu ni muka huduh. Kalau kita belajar kitab Abu Daud, kitab hadis Abu Daud, selepas dia datangkan hadis, dia akan bagi komentar. Komentar tu dinamakan qala Abu Daud. Berkata Abu Daud.
So ikut dia lah, dia nak komentar tentang apa, tentang sanad ke, tentang makna kalimah ke. Macam ni dia komen tentang makna kalimah. Kadang-kadang tu dia komen tentang sanad hadis. Yang banyak ni tentang sanad hadis lah. So hadis ni tentang masalah nafkah. Nafkah. Nafkah ni memang dah ada lah dalam kitab-kitab fiqh dah sebut lah nafkah. Berapa banyak nafkah yang perlu diberikan. Nafkah untuk pakaian, makanan, tempat tinggal, sebagainya. Sebenarnya konsep perkahwinan dalam Islam ialah tanggungjawab. Tanggungjawab. Dan tanggungjawab ni bukan ditengok dari sudut yang kita panggil. Dia ada banyak marhalah, banyak level dia. Level yang biasa-biasanya ialah kena sediakan semua perkara lah. So kalau dua-dua suami isteri tu level dia tinggi, so tak ada pun tak apa. Kalau macam Nabi level tinggi kan. So level tinggi, balik rumah, makanan tak ada, puasa je. Sepatutnya Nabi kena pergi carilah. Tak ada. Aisyah, hari ni ada apa makanan rumah kita? Oh, tak ada apa-apa. Kita puasa je hari ni. Sepatutnya Nabi kena pergi cari. Dia makan. Ataupun orang hantar makanan banyak-banyak Nabi tu. So Nabi bagi je. Bagi balik. Bagi. Tak tinggal pun kat rumah. Apa benda pun tak tinggal. So, level mereka tu level yang boleh menerima kadar yang kita tak boleh tanggung lah. Kalau benda tu tak ada di dalam rumah kita. Makanan tu. Siapa yang boleh duduk rumah sebesar yang Nabi duduk? Macam bilik aja. Level dia level lain. Tapi hari ni kalau orang bercakap kan, dia bercakap dia secara rangkum semua. Maknanya harus begini aja. Bukan begitu. Level tu lain. Ini level mahkamah ni. So level mahkamah, kalau masuk mahkamah dia bergaduh. So bila bergaduh, dia kira yang zahir-zahir aja lah. So kamu kena bagi ni, kena bagi ni. Kalau tak masuk mahkamah, tak apa, dia suka sama suka je. Okey, hadis yang ke-6. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir ni sahabat Nabi yang masyhur. Nama dia Jabir bin Samurah bin Janadah. Orang Arab ni kan dia mesti ada abu-abu lah. Gelaran dia mesti ada abu. Abu-abu. Abu ni lah yang akan membezakan dia ni orang lain. Bukannya orang yang, sebab kemungkinan ada 2-3 orang nama Jabir. Mana yang kita nak bezakan Jabir yang mana? Dengan Abu lah. So Jabir ni nak gelaran dia Abu Amr. Jabir yang lain gelaran Abu lain. Okay. Beliau berpindah ke Kufah dan meninggal dunia di situ. So para sahabat Nabi ni kebanyakannya semua meninggal ke Madinah. Semuanya pergi berhijrah untuk berdakwah ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa'ata imra'atahu Zainab. Rawahu Muslim. Satu hari Nabi melihat, masa Nabi keluar tu, Nabi terlihat seorang wanita. Bila tengok wanita maklum sajalah kan. So Nabi ajar rumah dia, kalau kamu tengok wanita, so hendaklah kamu balik rumah tu, kamu datangkan isteri kamu. Imra'atahu. So Nabi mendatangi isterinya iaitu Zainab. Wahia tam'asu mani'atan laha. Sini Zainab yang dia ketika itu dia sedang menggosok kulit untuk disamak. Tam'asu ni menggosok kulit mani'atan laha. Faqadha hajatahu. So Nabi menunaikan hajatnya. Artinya bersetubuhlah dengan Zainab. Summa kharaja ila ashabi. Selepas tu Nabi keluar bertemu dengan para sahabat. Faqala inna imra'atan tuqbilu fi surati syaitan. Sesungguhnya ada wanita yang datang ni dalam bentuk surah syaitan, bentuk syaitan. Maknanya mendatangkan nafsu syahwat lah. Wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dan pergi dalam bentuk syaitan. Fa idza absara ahadukum imra'atan. Kalau kamu tengok
mana-mana kamu melihat wanita, falyati ahlahu. Kan? So jangan tergoda. Jangan tergoda, hendaklah kamu kembali kepada isteri kamu. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. So dengan demikian itu maka akan hilangnya apa yang terlintas, benda yang tak elok dalam hati seseorang. Ini salah satu cara menghilangkan nafsu yang terlekat disebabkan pandangan kepada sesuatu yang Allah tidak izinkan. Maksudnya melepaskan nafsu syahwat tu, sebab lelaki ni dia, so anytime saja dia punya syahwat dia tu naik. Tiba-tiba aja. So cara dianya salah satunya Nabi beritahu ginilah. So ini benda yang tabi'i lah. Nabi cakap ni benda yang tabi'i. Nabi tunjukkan ni benda yang tabi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Lafaz dia lafaz Muslim. Rawahu Muslim. So kalau orang baca hadis ni dari neraca yang penyelesaian, tak ada masalah. Kalau kita baca dari sudut pejuang feminisme ke, so dia kata ni merendahkan wanita pula lah. Wanita sebagai subjek untuk melepaskan hawa nafsu. Hadis yang ketujuh. An Abu, salah ni kan, tengok anak Abu. Mana boleh anak Abu? An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahu al-ayyimu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Qala an taskuta. Rawahu Muslim. Janganlah dikahwinkan perempuan janda. Ayyimu ni perempuan yang dah janda. Sehinggalah kamu minta izin daripada dia. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan yang dara sehingga kamu minta izin daripada dia juga. Hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Kalau perempuan yang janda tu dia tak malu-malu dah. Kalau yang dara tu dia malu-malu. Tu macam mana yang dikatakan izin daripada dia? So Nabi kata antas kuta. Bila dia diam tu dia izin lah. Rawahu Muslim. Ini masalah wali kan. Namun para ulama seperti Imam Syafi'i, Abu Abi Ya'la, Imam Ahmad berpandangan bahawa meminta izin perempuan dara adalah sesuatu yang diperintahkan. Menurut mereka lagi, jika si wali ialah bapa atau saudara lelakinya, hukum meminta izin itu amat digalakkan. Bahkan jika wali yang selainnya, hukumnya adalah wajib. Demikian menurut catatan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tanda izin atau kerelaan dara dijelaskan menurut tradisi wanita Islam di waktu itu, iaitu diam tanda bersetuju. As-sayyibu ahakku binafsiha. Perempuan yang dah berkahwin, yang pernah berkahwin, dia ada hak ke atas diri dia. Maknanya kena minta izin daripada dia. So maknanya walaupun dara ni kan, walaupun wali dia berhak ke atas diri dia, tapi still kena minta izin. Okey. Panjang lagi ni. Ada yang ke-8. Amr bin Ahwas qala hadatsani abi annahu syahida hajjatal wada. Amr bin Al-Ahwas berkata, telah menceritakan kepada aku ayah aku iaitu Ahwas, annahu syahida hajjatal wada. Dia terlibat, dia hadir di dalam haji yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinamakan sebagai Haji Wada. So dia pergi tu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Haji Wida ni, Haji Wida kita panggil kan, Arab panggil Haji Wada. So Haji Wada ni banyak perkara yang terjadi semasa haji yang Rasulullah lakukan yang terakhir tu.
banyak perkara yang Rasulullah tinggalkan berbentuk pengajaran, pesanan, cerita-cerita, banyaklah haji wada tu, kisah-kisah, sehingga dia menimbulkan firqah-firqah Islam macam wujudnya Syiah dan sebagainya tu. Antara dia hasil daripada haji wada ni jugalah. Hujah-hujah mereka yang mengatakan bahawa Ali tu ialah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallahu wa asna alaihi. So dalam masa Rasulullah berhaji tu, Rasulullah berkhutbah. So Allah memuji-muji Allah. Wa asna alaihi wa zakkara wa wa'aza. Ni Rasulullah berpesan-pesan. Fa zakara al-hadis qissatan. Faqala ala wastausu bin nisa. So semasa tu khutbah Rasulullah tu, Rasulullah pesan dengan ni, dia kata, hendaklah kamu mewasiati wanita dengan perkara yang baik. Menasihati wanita dengan perkara yang baik. Berwasiatlah kepada wanita dengan perkara yang baik. Fa innama hunna awanun indakum. Mereka hanyalah ibarat tawanan di sisi kamu. Ingatlah berwasiat kalian semua kepada kaum wanita dengan yang kebaikan. Mereka hanyalah tawanan di sisi kamu. Awanun indakum. Laisa tamlikuna. So benda yang kita boleh pegang dia, tapi bukan boleh duduk lama-lama pun kan. So laisa tamliku, kamu tidak memilikinya sepenuhnya. La tamlikuna minhunna syai'an ghaira zalika. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Melainkan an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Melainkan kalau mereka melakukan perkara yang fahish lah. Fahish. Fahish ni perkara yang tak bermoral. Fa in fa'alna fahjuruhunna. Kalau mereka buat, maka pisahkan mereka daripada tempat tidur. Wadribuhunna. Dan pukullah mereka darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak mencederakan. Fa in ata'nakum. Kalau mereka taat, fala tabu alaihinna sabila. Jangan kamu cari benda hak lain lagi. Cari pasal ni. Illa an inna lakum 'ala nisaikum haqqan. Melainkan sesungguhnya bagi kamu ke atas isteri kamu itu ada hak. Begitu juga bagi wanita kamu, ke atas kamu ada hak. Adapun hak kamu, fa amma haqqukum 'ala nisaikum, ke atas isteri kamu, fala yuti'na furushakum. So hak isteri kamu ke atas kamu ialah dia tidak menjadikan orang lain. Dia tidak menjadikan orang lain tu masuk tempat tidur kamu lah. Sini terjemah dia. Adapun hak kalian yang wajib ditunaikan oleh mereka ialah jangan sampai mereka memberi tempat hamparan kalian kepada orang lain. Tak boleh masuk tempat tidur lah. Sebab orang Arab kan satu je. Dia punya bilik zaman dulu tu satu je. Di India tempat saya duduk pun satu je. Rumah tu kalau kita masuk tu terus ada tempat tidur je. Katil tidur. Masuk rumah tu, halaman, bilik tu nampak katil je. So jangan kamu jadikan, janganlah mereka buat masuk orang lain. Orang yang kamu tak suka. Ma takrahuna. Wala ya'zanna fi buyutikun liman takrahuna. Lagi. Adapun satu lagi dia kata, jangan pula memberi izin masuk ke rumah kalian kepada orang yang kalian tidak suka. Ni azina lah. Wala ya'zanna. Ni la yutinna pijak. So jangan dia memberi pijak furushakum. Mana hamparan tempat tidur kamu tu. Kepada orang yang kamu tak suka.
Wa ala wa ahaqquhunna alaikum an tuhsinu. Adapun menjadi tanggungjawab kamu menunaikan hak mereka ialah dengan kamu berlaku baik, berbuat baik kepada isteri-isteri kamu dalam makan, minum, pakai, kiswatihin, makan, pakai, ta'amihinna, makanan mereka. Qala Abu Isa hadha hadisun hasanun sahihun. Kalau macam ni kita dapat kesan mudahnya. Kalau dia kata qala Abu Isa ni, berkata Abu Isa, artinya hadis ni riwayat Imam Tirmizi dalam kitab dia Sunan Tirmizi. Seperti Abu Daud, setelah dia meriwayatkan hadis, dia akan bagi komentar. Qala Abu Daud. Samalah juga dengan Tirmizi, selepas dia mengemukakan hadis, dia akan komen sedikit tentang hadis ni, dia akan sebut Qala Abu Isa. So kebanyakannya dia akan mengkritik tentang sanad hadis ni. Dia akan komen tentang hadis ni. Komen tentang sanad hadis ni. So yang sini komentar dia ialah dia kata hadis ni hadis yang hasan dan sahih. Hadis hasan dan sahih. Ini pun kalau kita tengok dari segi istilah hadis, tak masuk ni. Mana bercanggah. Sebab mana boleh hadis dalam masa yang sama dia hasan, dalam masa yang sama dia sahih. Satu aja. Kalau sahih lah hasan, hasan lah. Kalau jadi hasan tak mungkin jadi sahih. Kan? Kalau sahih tu tak mungkin jadi hasan. Kalau nak jadi hasan, hasan. So ini istilah untuk yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi sendirilah. Maknanya istilah ni istilah dia sendiri. Bukan istilah muhaddis yang lain. So hasan ni boleh jadi maksud dia hasan dari segi bahasa je. Maknanya elok. Hadis ni elok. Elok maksudnya hadis ni banyak rantaiannya. Dan hadis ni memang kelas dia kelas sahih. Dah lah kelas sahih tapi cantik pula gitu. Sebab ada yang hadis yang sahih tapi dia tu riwayat tak banyak. Hadis gharib. Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis tu satu aja. Mana perawi satu aja. Daripada Sayyidina Umar sampai dah ke atas kan. Hadis tu hadis gharib. Macam hadis ni taklah. Maknanya diriwayatkan oleh ramai orang. So kita nampak pelik aja kan baca hadis ni macam semua. Memang dalam realiti masyarakat memang berlaku pun. Ada baru ni kenalan saya kan. Seorang yang OKU dia cerita. Saya dah cerai dari isteri saya. Oh kenapa? Oh dia kata ni lah masalah buat masuk lelaki dalam rumah. Oh, dia OKU, dia tengok saya OKU, dia buat macam-macam kat saya. Berbual sampai ke pagi, dia kata masuk dalam rumah. So benda ni memang berlaku pun yang kadang kita tak perasan benda ni berlaku sebab kita duduk dalam dunia kita sibuk dengan dunia akademik ke, dunia pekerjaan. Atau kita di kawasan perumahan kita pun kita tak tahu banyak tentang apa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita, tak macam orang di kampung-kampung. Tahu selok-belok tentang antara satu sama lain. Saya pernah duduk satu taman. Kawan saya, maknanya setaman lah kita kira. So dia cerita kenapa dia dah berpisah kan. Dia dah berpisah, kemudian dia beritahu siapa berpisah. Dia beritahulah berpisah sebab ni lah. Isteri dia bawa orang masuk ke rumah. Dalam rumah lah, masa dia pergi kerja, lelaki tu datang. So kadang kita nak terima tu agak-agak susah sebab kita tak tergambar bahawa akan berlakunya benda-benda macam ni kan. Lelaki pun sama lah kan. Lelaki tu memanglah dia tak bawa balik ke rumah, dia pergi tempat lain, dia pergi negeri Siam lah, dia pergi Golok lah. Kalau di Kelantan tu banyak je dia lepaskan hawa nafsu dia tu, dia pergi ke Golok.
atau panjang. Saya juga pernah naik bas di Kuala Lumpur ni, duduk sebelah saya seorang pemuda yang non-Muslim. Dia sembang-sembang dia cakap tentang masalah ni lah. Masalah sosial lah apa semua. So dia kata dia biasa je pergi tempat melacur ke apa ke. So kita terdengar tu jadi shock. Hadis yang ke-9. An Sabit Al-Banani. Saya baca according tu dia punya baris ni kan. Sebab saya tak check tengok ni. Tak sempat nak check lagi tadi. Sebab dia type semula. Saya nak buka yang ni yang saya punya pun tak nampak gelap. An Sabit Al-Banani. Qala kuntu. An Sabit ni pun dia matikan baris, mana boleh mati, tak boleh. An Sabitin. Hadis ni riwayat Bukhari. Rawahul Bukhari. Qala kuntu ma'a Anasin. Anas ni khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sabit, aku bersama dengan Anas. Wa indahu ibnatan lahu. Dan bersama dengan dia ada anak perempuan. Ada anak perempuan dia. Qala Anas. Kemudian Anas menceritakan, summa ja'at imra'atun. Kemudian datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'arrada alaihi nafsaha. Dia mempelawakan diri dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia kata, aku nak kahwin dengan engkau ya Rasulullah. Qalat ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, alaka bi hajatun. Kamu ada hajat kepada aku tak? Kamu berhajat tak? Maksudnya, kamu berhajat tak untuk kahwin dengan aku? Faqalat bintu Anas. So anak perempuan Anas yang ada bersama pada waktu tu, dia kata, tak malulah. So Arab kata, ma'aqalla haya'uha. Malu dia tu dia kata, sikit. Malu dia tu sikit. Ma'aqalla haya'uha. Betapa tak malunya. Ini sirah tajuk. Ma'aqalla haya'uha. Kalau sirah tajuk nak baca ma'aqalla haya'aha. Baru saya tengok. Gelak sekejap ni. Memang salah lah. Baris tu memang salah. Sebab sini sirah ni sirah tajuk. Tak malu sungguh. Kalau tak malu sungguh, dia kena baca sini baris atas. Ma'aqalla haya'aha. Wa aswata. Tak malunya dia. Teruknya dia. Wa aswata. Teruknya dia. Kemudian, bila anak Anas kata macam tu, Anas pun menyampuk. Qala Anas. Hiya khairum minki. Dia lebih baik daripada kamu. Dia nak kepada Nabi ni. Raghibat. Habis salah baris. Raghibat fi Nabi SAW. So dia inginkan, bukan ingin kepada orang lain pun, ingin kepada Nabi SAW. So bila dia ingin kepada Nabi, dia pun pelawalah kepada Nabi, diri dia. Cuma Nabi tak terima tu, adalah alasan Nabi tak terima. Bukan semua, kalau kira semua sahabiah nak kahwin dengan Nabi kan. Jadi daripada ni, ulama ambil satu pengajaran bahawa dibolehkan wanita melamarkan dirinya untuk lamar lelaki. Dan banyak pun dalam sejarah-sejarah Islam macam Nabi sendiri dilamar oleh Khadijah, seorang ulama yang menulis kitab As-Sana'i, Bada'i was-Sana'i. Dilamar oleh mertua dia, ulama juga. Tuhfatul Fuqaha. Kata Ibnu Munir, bukan Ibnu Munir, Ibnu Munayyir. Hadis ini menunjukkan harus seorang perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi kepada seorang lelaki yang soleh. So maknanya konsep peminangan dalam Islam tu ghalib kebiasaannya lelaki meminang perempuan. Tapi tidak ada halangan kalau perempuan ini berkahwin dengan lelaki, memulakan proses itu. Ta'arrada, menawarkan diri, aswa'ata, alangkah buruknya, raghibat, mengkehendaki. Okey, untuk sementara lah untuk ni saya sebab tak berapa biasa dengan ini, susah sikit.
yang Google Meet ni. Kalau nak teruskan yang ni saya kena study jugalah macam mana supaya boleh kita guna banyak, nak boleh tunjuk benda lain ni dengan cepat. Macam ni saya hanya boleh tunjuk ini aja. Saya nak tunjuk kemungkinan dia salah tulis ni kan. So kita nak tengok yang sumber asal tu, boleh kita tunjuk kan. So kita ada program-program yang boleh cari hadis, yang boleh tunjukkan matan hadis yang autentik dari segi baris. So untuk hari ni kita berhenti sini dulu, lepas tu kita sembang-sembang lah buat sementara ni. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan dengan menggunakan Zoom. Wallahu a'lam bissawab.